أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dalam apa jua keadaan sekalipun, nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat jadi hamba Allah. Kemudian nikmat jadi umat Nabi Muhammad, Presiden ahli syurga sallallahu alaihi wasallam, juga ketua kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, malam ni Allah datangkan kita semua. Selalu duduk dekat-dekat pun ramai. Kali ni duduk jarang-jarang pun nampak tak berapa ramai. Malam ni sebab lama tak mai ke sebab Covid tak tahu. Hujan pun boleh jadi ke. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, Allah uji dengan satu penyakit COVID-19 dah membuatkan manusia jadi sebahagian negara menjadi huru-hara. Apatah lagi kiamat, dan sebelum kiamat akan ada juga satu masa yang huru-hara, iaitulah ketika mana keluarnya fitnah yang paling besar di atas muka bumi Allah ni, iaitulah fitnah Dajjal. Waktu Dajjal tu keluar, lagilah
jadi huru hara dan keadaan yang tidak menentu kepada semua umat manusia. Semua umat manusia. Jadi syukur kepada Allah SWT. Pada malam ni insya-Allah kita akan bercakap tentang seorang ulama yang dengan beliau kita dapat memahami tuntutan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang seperti beliau itu zaman hari ni tak ada dah, iaitulah Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lah, pengasas kepada mazhab yang dianuti di Malaysia ni. Kita ni dari segi fiqh mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab banyak, tapi yang paling terkenal dan kekal dan ramai penganutnya 4. Mazhab Hanafi paling tua. Nombor 2 mazhab Maliki. Ni dari segi seniority, bukan dari segi penganut ramai. Dari segi lama, mazhab Hanafi paling lama. Orang India, Pakistan, orang Cina, Turki, Hanafi tu. Kemudian yang kedua mazhab Maliki. Hari ini mazhab Maliki banyak di Afrika Utara pun ramai, di Tunis, di Morocco, di Algeria. Itu semua tu Malikiyah, mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga mazhab fiqh yang paling ramai di dunia, iaitu mazhab Syafi'i. Dan yang keempat adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Jadi setiap 100 tahun Allah SWT akan hantar seorang yang disebut dalam satu hadis yang sahih sebagai mujaddid. Tahun ni tuan-tuan 1442. Tahun lebih dah umat Islam ni. Jadi Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah. Malam ni 1400 lebih dah. Tu nak bayang kita dengan Rasulullah punya jarak. Lepas Nabi wafat, siapa dia nak terang Islam kat kita? Cara ibadat. Allah SWT cipta manusia supaya beribadat. Waktu Nabi ada, Nabi lah terang. Terang kat sahabat, sahabat terang dekat umat Islam yang lain. Lepas Nabi tak ada, Nabi kata setiap 100 tahun Allah Ta'ala akan hantar seorang. Gelaran dia mujaddid, pembaharu. Dia bukan buat main agama baru, tapi mujaddid ni dia set up balik urusan agama ni bagi jadi lebih kemas. Yang mana yang longgar dia bagi jadi elok balik. Ini mujaddid. Tiap-tiap 100 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dah berapa dah? 100 tahun tu berapa dah? Ni nak bagi tak dengar saja kan, pakat-pakat fikir. Kalau dah 1400 tahun, maksudnya dah ada 14 mujaddid. Sudah ada 14 mujaddid. Mujaddid ni hadis tau. Dia bukan pendapat ulama, bukan ulama yang punya pendapat kita cadangkan ada mujaddid setiap 100 tahun, bukan. Setiap 100 tahun ada mujaddid tu mai daripada Nabi SAW. Perkataan Nabi. Siapa yang tu Nabi tak sebut. Sebab Nabi pun wafat 1400 tahun yang dulu, maka Nabi tak sebut siapa. Cumanya ulama-ulama yang hidup ni daripada dulu 1400 tahun yang lalu, mereka akan sebut. Maka ramai ulama sebut bahawa mujaddid yang pertama
Mujaddid yang pertama, orangnya alim, orangnya saleh, dan orangnya pemimpin yang tertinggi negara Islam ketika itu. Nombor satu, presiden umat Islam ketika itu. Dia juga alim dan dia juga saleh, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Itulah mujaddid pertama yang disebutkan oleh ramai para ulama Islam. Ulama hampir sepakat bila sebut siapa mujaddid pertama, adalah sebut nama lain ada, nama ulama ni ada, tapi yang paling ramai macam tu. Daripada 100 orang, yang ni dia ni yang paling ramai sekali. Nama beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, keturunan ataupun anak cucu cicit Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang tu, subhanallah. Tak payah ceritalah, dia cerita lain. Malam ni cerita orang lain. Kemudian siapa mujaddid kedua? Saya nak sebut dekat 2 ya. Malam ni sebut semua sejam sampai 14 kan. Ada dalam hafazan ada kan. Kemudian tuan-tuan sekalian, mujaddid kedua yang disebut oleh ramai ulama antaranya ialah Imam Ahmad ibn Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, orang besar tu tuan. Dan dia mencapai tahap tertinggi dalam bidang hadis kan, Amirul Mukminin, macam itulah tahap tertinggi. Dia berkata, dia dan ramai lagi yang lain berkata bahawa mujaddid kedua adalah tok guru dia, iaitulah Imam Muhammad ibn Idris, kita panggil Imam Syafi'i. Dialah mujaddid yang kedua. Hebat. Nah, mujaddid yang kedua. Jadi Imam Syafi'i ini keturunan ahli keluarga Rasulullah. Dia punya, Imam Syafi'i punya tok nenek bertemu dengan tok nenek Nabi. Dia kalau keluarga yang sama akak dengan Rasulullah, maka dia akan dipanggil sebagai Quraisy, sebab Nabi Quraisy. Orang yang macam Sayyidina Umar, Quraisy juga. Quraisy, macam tu. Jadi Imam Syafi'i ni Quraisy, sebab dia punya Tok Wan dia naik ke atas sekali, bertemu dengan Tok Wan Nabi atas tu, yang di atas sana sekali, bertemu dengan Tok Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling atas. Saya baca tuan-tuan. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Imam Syafi'i dia hidup belakang sikit, panjanglah sikit. Muhammad, nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ayah dia Idris. Sekali keluar orang tanya ayah Imam Syafi'i nama apa? Syafi'i. Hak tu gelaran dia. Kan? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Sa'ib bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Bin Abdi Manaf bin Qusay, tentu sama. Maka Imam Syafi'i ini Quraisy. Faham? Banyak orang dapat tu, tuan-tuan. Seterusnya, nombor 4. Kelahiran dan kemasyhuran beliau, keilmuan beliau yang luas telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 140 tahun sebelum kelahiran dia. Imam Syafi'i ni. Subhanallah. Ada hadis yang banyak sanad, hadis tu banyak sanad sebut tentang seorang alim Quraisy. Banyak sanad. Semua sanad ni lemah. Macam mana pula? Tu ustaz sebut apa? Kan? Ada banyak sanad yang menyebut tentang seorang ulama Quraisy yang ilmunya akan memenuhi segenap muka bumi. Alimu Quraisy, Nabi sebut, yamla'u tibaqal ardi ilma. Satu orang alim dari kalangan Quraisy yang ilmunya akan memenuhi segenap sudut bumi. Tuan-tuan,
Jadi Imam Baihaqi kata gabung semua sanad ni hak lemah-lemah ni, dia menjadi B+. Ataupun dia panggil hadis, jadi hadis tu menjadi kuat dengan nama hasan li ghairihi. Hadis tu menjadi kuat. Sebab apa jadi kuat hadis tu? Sebab sanad dia ataupun riwayat dia yang banyak. Selesai, no? Jadi kemunculan Al-Imam Syafi'i ini telah diwar-warkan oleh Rasulullah waktu Nabi hidup. Siapa alim Quraisy itu? Di kalangan sahabat ada tak Quraisy? Ada. Akan tetapi adakah ilmu mereka tersebar ke seluruh dunia? Ulama kata tidak. Ulama kata tidak. Maka siapa yang lepas tu alim Quraisy yang ilmu dia tersebar daripada seluruh dunia sejak 1300 tahun yang lalu, waktu dia hidup dulu. Imam Syafi'i ni waktu dia hidup ilmu dia sudah tersebar. Sekarang kita tengok dia punya perjalanan hidup dia secara ringkas, bagaimana Imam Syafi'i berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat ke satu tempat ke satu tempat untuk mendapatkan ilmu, berguru dengan guru-guru besar Islam dunia. Semua tempat dia pergi ambil. Sebab tu Imam Syafi'i menghimpunkan kebaikan dan kelebihan ulama-ulama, ketua-ketua ulama ketika tu. Saya sebutkan secara ringkas. Ni ada had ke macam mana? Saya pergi ceramah di Pahang itu, depa had. Ceramah perdana tapi 45 minit. Kan, lepas tu orang geram. Tapi kalau tuan-tuan kata 45 lah. Tak ada masalah. Macam mana Tuan Imam? 8.40. Tak mana JK? Sampai berapa ni boleh? Tunjuk tangan macam tu. Tu nak bagi semua tu. Ni lepas duk tengok ni. Kan? Lagi jadi hak last sekali punya ceramah, kan? Tak apa lah. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tu berapa kelebihan tu, no? Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Cara kita beribadat ambil daripada Imam Syafi'i. Saya akan sebut kat tuan-tuan macam mana tok guru Imam Syafi'i ni, dia belajar semayang daripada Muslim Ibn Khalid Az-Zinji, kemudian Ibnu Juraij, kemudian naik ke atas sampailah Atha ibn Abi Rabah, Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, dan Abu Bakar belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Imam Syafi'i dia semayang, sebab tu tuan-tuan hak kita duk belajar fiqh tu, bila sebut angkat takbir takat mana, angkat takbir takat tu kita tak ikut. Angkat takbir kan, ni sama ni, kita tak ikut. Kita itu lah. Tangan tak tahu mana, ikut dan kiri atas kanan, kanan atas kiri, genggam tang siku pun ada. Bila Imam Syafi'i semayang, ulama kata kami tidak pernah melihat solat seindah solat beliau. Sebab apa? Sebab tengok tok guru dia belajar semayang daripada siapa? Daripada Muslim bin Khalid. Saya sebut nama ni tuan-tuan, semua bukan nama tok guru Imam Syafi'i ni, semua orang-orang yang keilmuan dan kewarakan seperti mereka sudah tak ada pada zaman ni. Tak ada. Dia baca Quran, dia ada tok guru dia sampai ke Rasulullah. Imam Syafi'i, dia semayang, ada tok guru dia, cara semayang daripada tok guru dia sampai ke Rasulullah. Dia mengaji hadis daripada tok guru dia, daripada tok guru tu sampai ke Rasulullah. Ke mana atas? Hak tu kepentingan sanad. Hati-hati dengan suara-suara yang kata Allah sanad apa sat-sat ambil sanad, sat-sat ambil sanad. Kan ada suara tu. Hati-hati. No? Itu suara sumbang. Itu suara sumbang. Para ulama daripada kurun 1 sampai kurun 14 dan 15, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ulama yang menitik beratkan sanad. Baca Quran ke, mereka berpakaian ke, mereka solat ke, mereka berzikir ke, kita tengok belajar pada siapa ni? Belajar pada sini.
Sebab daripada sanad tu kita nampak bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang penting. No? Jadi kita beruntung cara semayang kita, cara puasa kita, cara haji kita, cara zakat kita daripada Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, hak kita angkat takbir, hak ulama duk ajar angkat daripada sini sampai ke sini. Tangan genggam, yang tu kena buat ceramah khas nanti tuan-tuan panggil secara solat, apa nama ni, secara sifat solat Nabi. Mengikut pandangan mata mazhab Syafi'i. Macam mana Imam Syafi'i menghurai hadis-hadis tentang solat, memahami hadis-hadis tentang solat, maka yang itulah terlahirnya cara solat mazhab Syafi'i. Tangan tak di mana, bila nak ke rokok, macam mana kedudukan rokok, tangan kita pegang apa, ada hak pegang paha, ada hak pegang bawah pada kepala lutut. Sebab tu orang tak tengok cantik solat kita, sebab tak ikut sunnah langsung. Ada ratusan sunnah dalam solat yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ni adalah apa seperti mana yang mereka lihat guru mereka solat. Guru itu melihat gurunya solat. Guru tu naik sampai ke Atha ibn Abi Rabah, saya sebut Imam Syafi'i tadi. Melihat Abdullah bin Zubair solat, ni sahabat. Abdullah bin Zubair melihat Abu Bakar solat, dan Abu Bakar puluhan tahun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Sebab tu tuan-tuan tengok ulama-ulama besar solat sama aja. Hampir sama. Kita tak ikut langsung. Jauh nak dapat keberkatan dan pahala sunnah. Ni bila saya cerita ni baru kita, rupanya besar mazhab ni. Baru faham ni mazhab. Ya. Ulama-ulama mazhab ni lah yang hurai hadis kat kita. Macam mana Nabi buat keluar zakat, macam mana Nabi semayang, macam mana Nabi buat umrah, macam mana Nabi mentadbir negara Islam. Dan Imam Syafi'i juga memegang pentadbiran. Saya cerita sampai hampir dipenggal kepala dia oleh Harun al-Rashid. Tu bukan hebat ke Harun al-Rashid? Macam mana boleh jadi macam tu? Kenapa sampai hampir dipenggal? Nanti saat tak masuk ini, lahir pun tak masuk lagi. Hak kelahiran dia ni baru duduk mukadimah. Tuan-tuan 2 kali ubah dah kaki. Lama tak dengar kuliah kan? Saya bersila dah ni. Subhanallah. Hebat ni para ulama ni tuan-tuan. Beruntung kita. Nombor 6 maklumat malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan betapa banyak pahala Al-Imam Syafi'i. Kesemua yang bermazhab Syafi'i hari ni berjumlah ratusan juta. Lebih 500 juta orang Islam atas muka bumi hari ni bermazhab Syafi'i. Sehari berapa kali lepas semayang? Kali? Lebih 500 juta semayang, puasa, zakat, haji. Yang tu baru sikit, banyak lagi. Yang kesemuanya bermazhab Syafi'i, siang dan malam setiap saat dia masuk. Rasulullah lagi lah tuan-tuan, itu tak payah bahas lah. Rasulullah pun setiap detik masuk pahala. Orang selawat, orang sebut azan, sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azan 24 jam sebagainya. Itu Rasulullah lagilah dahsyat kan. Hak ni Imam Syafi'i ni. Subhanallah. Bermula daripada ibu dia. Seorang ibu yang bawa dan tuntun tangan anak untuk pergi mengaji. Tu lagi, tu dah masuk tajuk ceramah dah tu. Pasal apa? Ibu, ayah pergi mana? Ayah di kedai kopi ke? Ayah di melepak ke? Bukan. Anak yatim. Anak yatim. Jadi yang tu lah, bila orang buat kebaikan berdasarkan apa yang kita ajak, walaupun kita tidur di rumah, kebaikan hak dia duduk tengah buat tu masuk juga ke dalam buku amalan kita. Apa pahala dia buat tu, tanpa mengurangkan pahala orang yang buat tu, duk masuk kat kita. Mudahnya kita ajak orang baca Quran sampai dia boleh baca Quran. 100 orang anak murid dia,
Sepanjang hidup dia 100 orang boleh baca Quran dengan ilmu yang dia ajak. Ketika dia masih hidup, mereka ni duk baca Quran merata, duk masuk dalam pahala dia. Satu huruf budak tu sebut, satu huruf pemuda tu sebut, satu huruf wanita tu sebut dengan bacaan Quran, masuk kat tok guru Quran tu. Tuan-tuan bayang Imam Syafi'i banyak mana untuk dia. Daripada mula kecil sampai mati, insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipuji kesolehan dan kewarakan beliau. Tuan-tuan bayang macam ni lah. Tok guru beliau Imam Malik bin Anas. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, saya ada ceramah tentang Imam Malik cara ringkas. Adalah sikit lepas rakam sikit kan pasal Imam Malik, tuan guru Imam Syafi'i. 7 tahun Imam Syafi'i mengadap dia. 7 tahun dengan Imam Malik saja, Kemudian Al-Imam Syafi'i juga melahirkan seorang anak murid, nama apa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Tok guru pun mujtahid, anak murid pun mujtahid. Imam Ahmad bin Hanbal tu anak murid Imam Syafi'i, dan ramai lagi yang lain yang sekali kita sebut secara ringkas siapa lagi anak murid Al-Imam Syafi'i. Sebelum saya lupa, tok guru Imam Bukhari, hadis nombor 1, qala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari kata dalam hadis nombor 1, qala Al-Humaidi, haddatsana Al-Humaidi, qala haddatsana Sufyan. Dalam hadis nombor 1 tu, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis nombor 1, tok guru nombor 1 yang dia sebut adalah Humaidi. Kenapa Imam Bukhari sebut nama Humaidi? Sebab Al-Imamul Humaidi Quraisy. Dia Quraisy. Maksudnya tok wan Imam Humaidi ni pun bertemu dengan tok wan Nabi kat atas. Bila ada hadis Nabi sebut qaddimu Quraisyan, dahulukan Quraisy. Kalau ada ulama yang ramai, dahulukan Quraisy. Maka Imam Bukhari dia dahulukan tok guru dia nama Al-Humaidi, sebab Humaidi ni Quraisy. Untuk pengetahuan kita semua, Humaidi ni anak murid Imam Syafi'i. Subhanallah. Sebut tu cukup dah, tak payah sebut lagi ratus-ratus yang lain, tak payah sebut dah. Tuan-tuan, Humaidi ni tuan guru Imam Bukhari ni, dia tu murid kepada Al-Imam Syafi'i. Mengaji fiqh dengan Imam Syafi'i. Mengaji fiqh dengan Imam Syafi'i. Ni fiqh yang tuan-tuan amalkan ni. Dia menuntut dengan Imam Syafi'i. Sebab tu kalau mai satu suara sumbang yang lain, sebelum saya lupa, mai satu suara sumbang yang lain, tuan-tuan ingat, tak payahlah mazhab-mazhab, kita ambil terus daripada Quran dan hadis. Itu suara sumbang. Hati-hati. Wal'iyadhu billah. Dia kata tak payahlah mazhab-mazhab ni. Mazhab-mazhab ni bukan ada dalil. Mazhab itulah dalil. Ni kita mazhab Syafi'i, mazhab itulah dalil sebenarnya. Tuan-tuan, dan tengok siapa yang memikul mazhab ini. Mazhab Syafi'i ini, siapa yang memikul mazhab ini? Tuan-tuan tengok ulama dia. Ratusan ulama hadis, pakar-pakar hadis, pakar-pakar fiqh dan mujtahid-mujtahid yang memikul mazhab ini. Maka ulama-ulama ni lah yang terang kat kita macam mana nak faham ayat Quran ni, macam mana nak faham ayat, nak faham hadis ni. Maka kita ikut mazhab sebab untuk memahami Quran dan hadis. Imam Syafi'i ni orang Mekah. Mak dia orang Mekah, ayah dia orang Mekah. 9 saya berhenti. Ni abuan tuan-tuan nak urut apa? Pokok kaki. 9 saya berhenti, insya-Allah. Tuan dengar yang ni apa nama ni, kita nak tengok manfaat yang kita dapat daripada kehidupan ulama ni. Macam mana dia hidup, macam mana dia mendapat ilmu. Cara ringkas lah, cara ringkas. Imam Syafi'i orang Mekah, dengan ayah dia orang Mekah, mak dia pun orang Mekah. Ayah Imam Syafi'i nama, cuba sebut dengan anda, nama Idris, Muhammad ibn Idris. Ayah Imam Syafi'i nama Idris, mak beliau nama Fatimah bintu Abdullah.
Lepas berkahwin, Fatimah berkahwin dengan Idris, mereka berpindah ke Palestin. Sebut macam itulah, kalau sebut nama tempat Asqalan. Jadi Asqalan tang mana pula, Perancis ke? Sebut Palestin. Mekah nak pergi Palestin 2000 kilometer. Jauh tuan-tuan, nak lalu kena Mekah nak pergi Palestin, lalu Madinah. Ni saya ulang kaji lah, dulu saya pernah sebut dah di sini. Mekah nak pergi Palestin kena lalu Madinah, Jordan, Syria, Palestin. Ada dua jalan, ataupun Madinah, Iraq, Palestin. Dia ikut tu jalan ke atas dah. Jadi ayah Al-Imam Syafi'i bawa isteri untuk pergi berniaga di Palestin. Kemudian sudah mengandungkan Al-Imam Syafi'i. Fatimah sudah mengandungkan Imam Syafi'i. Setelah duduk 2 tahun di sana, meninggal. Imam Syafi'i dah lahir di Gaza. Imam Syafi'i Gaza orang tahu lah, alhamdulillah, sebut nama Gaza orang tahu. Gaza ni dalam Asqalan. Gaza ni dia kecil sikit, dia duduk dalam Asqalan. Sebab tu ada orang sebut Imam Syafi'i lahir di Asqalan, ada orang sebut Imam Syafi'i lahir di Gaza. Samalah. Lahir dan hidup 2 tahun dengan ayah, jadi anak yatim. Tuan-tuan tengok nah. Dia selalunya alim besar ni, kehidupan dia susah. Yang tu disebutkan oleh para ulama. Kalaulah bukan kerana orang miskin, maka tidak lahirlah para ulama di atas muka bumi Allah ni. Selalunya kondisi kaya tidak melahirkan ulama Islam. Selalunya. Bukan semua, selalunya. Kondisi yang susah inilah, situasi dan kehidupan yang susah inilah yang melahirkan ulama-ulama besar. Imam Syafi'i lahir, lepas 2 tahun ayah meninggal. Mak tu bawa. Waktu tu tempat ulama Islam Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Tempat yang paling, orang kata ulama Islam paling ramai. Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Kemudian baru Syam, Yaman, Mesir. Tuan-tuan ingat lah. Boleh sebut 7 tu, boleh balik awal sebelum ke 9 lah. Tuan-tuan lah. Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. 4 ni paling ramai ulama waktu tu. Kemudian baru Syam, Yaman, Mesir. 7. Jadi si ibu tadi kalau duduk di sana pun boleh, tapi nak bawa si anak ni mengaji, bawa balik ke Mekah. Maka Al-Imam Syafi'i pun dibawa balik ke Mekah ketika berusia 2 tahun. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Tuan-tuan kira tengok. 1400 nak dekat 1450, 1300 tahun yang lalu. Lama. 1300 tahun yang lalu, 150 Hijrah. Lama sangat. Lepas 2 tahun ibu dia bawa ke Mekah. Imam Syafi'i pun duduk di Mekah. Umur 7 habis Quran. Tak jumpa terus dalam Malaysia. Bukan dalam jitera. Kan? Umur 7 tahun habis Quran 30 juzuk. Lah ni 20 ni, zaman moden ni ada tak yang habis umur 7 tahun? Ada. Saya tak kata tak ada. Ada. Di Iran ada, di Saudi ada. Tak silap saya di Indonesia pun ada. Seorang 2 kot. Wallahu alam, seingat saya lah, yang saya pernah baca, saya pernah tengok. 7 tahun. Ajaib lah 7 tahun tuan-tuan. Fatihah pun tak dia baca lagi. Anak-anak kita punya koman. Sekali dengan saya lah tuan-tuan. Koman tuan-tuan sekali sama lah kita. Habis Quran umur 7 hafal. Kemudian umur 10 habis Muwatta.
Muwatta ni kitab yang dikarang oleh Imam Malik. Waktu tu di Madinah, ulama paling besar nombor 1 Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lepas Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri meninggal dunia, ulama nombor 1 di Madinah, anak murid beliau yang paling kanan, Imam Malik bin Anas. Dah tuan-tuan dengar, ambil maklumat tu. Di Madinah ada lebih 50 orang ulama mujtahid yang macam Imam Malik. Ramainya zaman tu tuan-tuan, Imam Malik cerita macam ni. Dia kata zaman itu aku boleh tunjuk 70 orang. Imam Malik kata, tuan-tuan boleh bayang zaman tu, Nabi tak ada dah ni zaman Imam Malik ni. Imam Malik wafat tahun 178 Hijrah, wafat. Dia lahir lagi awal lah, wafat 178. Kata Imam Malik, aku boleh tunjuk di bumi Madinah pada zaman aku 70 orang, kesemuanya bukan ulama. Tetapi mana-mana di kalangan mereka ini, kalau mereka pohon kepada Allah untuk turun hujan, nescaya Allah tak akan tolak permohonan mereka. Orang apa ni tuan-tuan? Orang soleh. Tapi ulama tak? Bukan ulama, orang soleh saja. Saya nak cerita kat tuan-tuan, ramainya ulama zaman tu. Tu baru Madinah, belum lagi nombor 1 punya ulama di Madinah nama Imam Malik. Imam Malik karang satu kitab nama Al-Muwatta. Imam Malik karang satu kitab nama Muwatta. Semua dunia Islam mai mengaji dan ambil Muwatta. Saya nak sebut kat tuan-tuan, Imam Syafi'i hafal sebelum pergi jumpa Imam Malik, umur 10. Punya awal. Dan waktu nak mengaji di Mekah, umur 5-6 tahun nak mengaji di Mekah, di pondok-pondok di Mekah, ada banyak tok-tok guru buka pondok di Mekah waktu tu. Imam Sufyan, Ibn Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Imam Al-Humaidi, apa semua ni tu anak murid Imam Syafi'i. Di tok-tok guru lain banyak buka. Kata Imam Syafi'i, ibu aku tidak mempunyai duit untuk bayar yuran. Saya baca kan, oh ada yuran juga. Ada yuran. Dan Imam Syafi'i, ibu dia tak mampu bayar. Tetapi disebabkan kecerdikan dan kerajinan Syafi'i, Muhammad ibn Idris, dia terima untuk masuk dan belajar secara percuma sebab bijak terlampau. Bijak terlampau. Maka diterima untuk masuk. Dah terima untuk masuk, yuran tak payah bayar. Nak kena beli qalam tempat tulis, walaupun dia bukan macam pen kita ni, zaman dululah, pen zaman dululah, qalam juga nama. Kata Imam Syafi'i, ibu aku dah tak mampu yuran, nak beli tempat nak tulis dengan pen pun tak boleh, maka aku pun menulis di atas tulang-tulang yang aku bersih dan aku kutip. Susah tak? Susah. Tapi yang alim. Umur 10 hafal Muwatta, mengaji dengan ulama tu ramailah, saya tak sebutlah nama tuan-tuan guru Imam Syafi'i kan, tok-tok guru beliau. Ismail ibn Qastantin itu Quran, banyak yang lain lagi. Dan tok guru beliau dalam fiqh yang utama antaranya ialah Imam Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Kalau sebut Az-Zinji tu tuan-tuan ingat ni tok guru utama Al-Imam Syafi'i. Sampai umur 15, tuan-tuan tengok, umur 15 tingkatan 3. Maka Imam Muslim bin Khalid kata, wahai Syafi'i, berfatwalah, sesungguhnya telah sampai masa untuk kamu memberikan dan mengeluarkan fatwa. 15 awal tuan-tuan, awal. Maka berfatwalah Imam Syafi'i waktu tu 15. Imam Syafi'i ni meninggal muda, 150, lahir 204. Taklah muda sangat, tapi 54 lah. 54. Anak pun 3 orang. Sana anak 3 orang. Umur 15 Imam Syafi'i dah mula mengajar dan bagi fatwa. Tradisi para ulama yang sahih daripada kurun 1 sampai hari ini kurun ke-15, seseorang itu hanya layak untuk mengajar, mengeluarkan fatwa, membimbing orang lain, orang ramai,
mestilah syarat dia setelah diizinkan oleh tuan guru dia.